selalu dengar cerita pasal tengok salib tak boleh mengucap, tengok salib takut, menggeletar, apa, jantung bergetar. Pernah tak selalu dengar? Jantung berdebar. Berdebar sorry. Jantung bergetar bila tengok apa? Masih Okey, apa jantung berdebar Betul. Kita memang fobia sikit dengan salib Fobia dengan salib, fobia dengan holy water, fobia dengan Bible, fobia ada setengah sekarang ni fobia dengan Jesus pun kan. Alhamdulillah. So kita mulakan dengan salib. Apa itu salib? Sebelum saya terangkan tentang salib ni, kita manusia, bukan saja saya cakap pasal orang Islam, manusia, semua manusia kat dunia ni semua manusia kat dunia ni, kita memang ada satu nature kita ataupun memang original kita apa, kita akan takut kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Betul tak? Apa solutionnya? Solutionnya ialah ambil tahu tentang apa yang kita tidak tahu tu. Takut itu akan menjauhkan kita daripada sesuatu perkara. So kita kena belajar. Kalau tak tahu satu benda tu buat takut, kita kena belajar, ambil tahu. Seperti yang Allah berfirman dalam Quran, fas'alu ala zik in kuntum la'mun. Tanyalah kepada yang pakar, bukan kepada yang berilmu, kepada yang pakar. Setiap perkara dalam dunia ada pakar-pakar masing-masing, betul tak? So macam salib ni, apa itu salib? Salib ini adalah satu hukuman mandatory pada zaman Nabi Isa AS. Okey, hukuman mandatory sekarang apa? Hukuman gantung sampai mati, betul? So pada zaman Nabi Isa AS, hukuman mandatory ialah salib sampai mati. Dan oleh kerana Nabi Isa AS, saya terangkan dari perspektif Kristian, jangan salah faham. Nabi Isa ataupun Jesus Christ dituduh sebagai pemberontak sebab dia dikatakan menghalang orang daripada membayar cukai. So orang-orang atas, orang-orang government yang tinggi-tinggi ni tak dapat income sebab difitnah bahawa Nabi Jesus Christ ni memberontak dan tak bagi orang bayar cukai. Kerana itu dia telah dihukum disalib sampai mati. Okey, itu yang pertama. So dia disalibkan dan dimatilah kalau ikut Kristian, betul? Dan kenapa, apa kena mengena dia disalib dengan orang Kristian pula? Sebab orang Kristian percaya bahawa setiap manusia yang lahir kat dunia ni, dia lahir dengan dosa. Dosa datang dari mana? Datang daripada Nabi Adam dan juga Hawa, di mana kalau kita baca dalam Quran pun sebab makan buah, betul? Kalau dalam Islam dia kata buah kurdi kalau dalam Bible dia kata buah apple lah. So kan kita tahu cerita dia kan, bahawa syaitan memujuk Hawa untuk makan buah itu dan Hawa makan, lepas tu dia bagi kepada Nabi Adam AS, betul? Kalau dalam Islam dosa itu telah dimaafkan oleh Allah, betul? Tetapi mereka dan kemudian mereka diturunkan bumi ini sebagai, memang sebab dia cipta pun memang untuk kat bumi kan, betul tak? Tapi kalau dalam perspektif Kristian, mereka dihalau keluar daripada syurga sebab makan buah apple itu. Dan walaupun telah dihalau keluar daripada syurga, tetapi dosa itu masih lagi dosa yang sangat besar, sampai Tuhan tak boleh maafkan dosa itu. Menyebabkan dia menyumpah semua orang-orang perempuan dia akan bila dah berkahwin, dia akan mengandung dan mengalami kesakitan bila beranak sebab dosa makan buah itu. Dan kemudian dia sumpah ular pula, disumpah semua ular-ular untuk menyusut, merayap menggunakan perut dia makan debu. Ini sumpah untuk ular dengan perempuan sebab hasut makan buah itulah. So oleh kerana dosa itu terlalu besar, tapi Tuhan nak tolong manusia macam mana? So Tuhan turunkan Jesus Christ untuk mati di salib supaya dapat menghapuskan dosa. So untuk orang Kristian, siapa-siapa saja yang percaya dengan Nabi Isa AS ataupun Jesus Christ, dia akan hilang semua dosa dia. Dan sebagai tanda terima kasih orang Kristian kerana dia mati untuk dosa mereka, mereka menghormati Jesus Christ dengan mengingati cara dia mati. Boleh faham? So oleh kerana Nabi Isa AS ataupun Jesus Christ mati di salib, orang Kristian mengingati Nabi Jesus Christ melalui membuat tanda salib itulah. So bila masuk ke dalam gereja ke apa ke, in the name of the Father, the Son, Holy Spirit, macam salib kan, ataupun salib-salib macam ni, ataupun lambang salib. Kalau pergi ke Munich, Germany, dia ada salib setinggi 3 tingkat. Ditambah pula dengan wayang-wayang orang putih. Kalau nak bunuh vampire pakai apa?
pakai cross, betul? Ataupun pakai holy water kan. So ini cara mereka mengingati cara kematian Jesus Christ, sebab dia mati disalib. Kalau Jesus tidak disalib, digantung sampai mati, adakah orang Kristen masih lagi menggunakan tanda salib itu? Ada tak? Tak kan? Dia mungkin akan buat bentuk tali gantung, betul? Ataupun kalau dia mati kerusi elektrik ke, dia akan tukar cara lain, betul? So itu hanya satu cara, dan salib memang tidak ada kuasa. Orang Kristian pun tak percaya sebenarnya. Kita pula orang Islam takut dengan salib. Kalau takut dengan salib, kita nak pergi sekolah pun tak boleh. Pergi ke sekolah, belajar ABCD, huruf T kecil tu macam salib. Masuk dalam masjid ni, mana-mana saya pandang pun nampak salib juga. Nak bawa kereta pun tak boleh. Sebab apa? Simpang 4 nampak macam salib. Nak belajar matematik tak boleh, haram. Sebab tambah tu macam salib. Betul tak? Kita orang Islam tak takut kepada apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, betul? So lepas ni jangan takut kepada salib, okey? Itu pertama. Lepas tu holy water.